Mulanya tahun baru 2026 ni, kita nampak banyak smartphone ada trend yang baru, iaitu trend mereka mengeluarkan sebuah smartphone yang nipis. Cumanya masalah dengan smartphone nipis ni, bateri dia tak tahan lama sebab tak boleh pack dengan bateri berkapasiti besar. Tapi saya punya benchmark tahun ni 2026, at least paling teruk pun 5000 mAh untuk sebuah smartphone, tak kira mid range ke, flagship ke, yang bawah-bawah ke. Asal Android ya, kita nak at least 5000 mAh. Cumanya kalau nipis ni berapa je yang muat kan? Tapi nampak gaya dah ada solution, yang mana Infinix Note Edge ni dah berjaya. Dia bukan sebuah smartphone yang nipis, tapi bateri dia pack dengan bateri yang sangat besar, 6500 mAh dekat sini. Antara smartphone pertama yang saya review yang mana phone dia nipis dan bateri dia besar. Tapi berbaloi ke tidak? Jom kita review. Okey, pertama sekali kita cakap untuk rupa lah. Ini dekat bahagian depan, skrin dia jenis AMOLED 1.5K kat sini, bersaiz 6.78 inci. Dan saya suka sebab kalau nak tahu harga smartphone kalau jenis AMOLED 1.5K ni mostly di atas 1000. Tapi untuk smartphone ni, dia punya skrin ni yang 1.5K jenis AMOLED pula ni, dia tawarkan pada tanda harga RM999. Yang lain tu harga 1000 ke atas kan. Yang mana bagi saya satu deal yang berbaloi juga. Skrin dia dah pun cantik kat sini kan. Banding pula dekat bahagian belakang ni. Dekat bahagian belakang ni, inilah warna Luna Titanium. Okey, kalau kena cahaya kat sini anda tengok macam mana berseri dia kat sini, bersinar-sinar kat sini kan. Walaupun nampak je simple kat sini, tapi dia punya bahagian belakang ni nampak cantik. Dia elegan walaupun simple. Ditawarkan dengan 3 lagi jenis warna, iaitu Shadow Black, Stella Blue dan juga Silk Green. Tapi yang Stella Blue tu dia lagi cantik sebab kalau kat bahagian belakang ni, bila kena cahaya tu dia nampak macam permata dah kat sini. Yang ini dia nampak macam simple lagi kan. Yang ni pun dah cantik. Bayangkan untuk Stella Blue pula macam mana. Dan dekat bahagian skrin ni, dia sebenarnya walaupun kita tahu jenis AMOLED 1.5K, tapi dia ada curve sikit dah kat sini. Itu yang saya suka, yang mana tak banyak pengeluar dah nak buat curve dah sekarang. Yang mana bila dah ada curve ni, dia nampak lebih premium lah smartphone anda. Tapi tak cukup dengan tu, dia hadir juga dengan Corning Gorilla Glass 7i. Jadi untuk ketahanan yang lebih lasak dekat bahagian skrin, bukan jatuh-jatuh terus pecah. Dia ada standard dekat sini. Dan jujur saya cakap, untuk harga macam ni anda dapat ketahanan Corning Gorilla Glass, anda dapat 1.5K AMOLED dengan curve screen. Saya rasa ini the best display untuk harganya. Tapi macam mana bab prestasi kan? Okey, inilah smartphone pertama. Kalau tengok kat kotak ni, dia pun tulis kau Dimensity 7100 5G yang pertama ada untuk smartphone. Jadi sejauh mana kekuatan untuk Dimensity 7100 mAh? Saya boleh katakan kalau nak main game, kalau game-game yang ringan macam Mobile Legends ke apa, anda boleh je guna grafik high. Kalau game-game yang intense, anda still lagi boleh guna grafik medium kat sini. Sesuai lah untuk mid range orang kata kan. Tapi tak cukup dengan tu, yang mana untuk harga ni juga anda akan dapat storan UFS 2.2. Okey, inilah varian 8GB RAM 256GB yang saya cuba. Sebenarnya untuk dapatkan UFS 2.2 ni, harga dia agak mahal sedikit sebenarnya lah. Dan ada juga smartphone harga 2000 tapi UFS 2.2 juga. Yang ini anda boleh dapat setengah harga tu, tapi prestasi dia mengagumkan. Dan yang paling saya pelik ialah dengan senipis ni 7.2mm, dia boleh muatkan bateri berkapasiti 6500 mAh. Itu yang saya pelik, macam mana dia boleh muatkan tau. Phone ni nipis satu hal, sebab bila nipis bateri tak boleh besar. Yang ini saya rasa terkejut juga sebab bateri dia boleh besar sampai 6500 mAh. Untuk ketahanan seharian tu memang tak ada masalah lah. Dan saya dah cuba, kemungkinan boleh dapat 2 hari tu bukanlah possible. Boleh je dapat 2 hari. Dan kadang-kadang kalau anda mungkin tak berapa nak guna sangat, 3 hari pun boleh dapat kalau tak main game lah. Dan macam mana pula dengan pengecasan kan? Dalam kotak ni dia bagi juga 45W fast charging. Okey, jadi tak perlu risau nak beli berasingan ke ataupun nak beli kat kedai lain ke, jangan risau, memang dah bagi. Dan nak reverse charge dia boleh lah, tapi reverse charge standard 10W sahaja kat sini. Okey, macam mana bab kamera? Okey, untuk sebuah smartphone dengan harga bawah RM1000, itu satu. Kemudian yang nak berprestasi tinggi ni, kebanyakan orang dia tak pandang pun kamera kan. Sebab bila tahu je phone-phone macam ni, kamera dia mesti macam tak boleh belah, buruk, tak cantik kan.
Apapun, smartphone ni dia ada 50 megapiksel untuk kamera belakang dia. Dari segi tangkapan saya boleh katakan boleh tahan lah. Mungkinlah warna dia tak berapa nak cantik sangat, tapi bagi saya detail dia bagus kat sini, noise dia tak berapa banyak dekat sini, yang mana bagi saya untuk sebuah smartphone dengan harga macam ni dah cukup memuaskan. Kalau dia boleh adjust dari segi warna, bagi saya memang dah perfect sangat lah pula smartphone ni kan. Dia mestilah kena ada kekurangan sikit. Waktu malam ni pun agak kurang sikit, tapi bagi saya dia still nice lah. Untuk harga macam ni nak dapat kamera yang cantik sebenarnya agak susah. Selfie ni pun not bad juga, asalkan nampak muka, nampak kemas, itu bagi saya dah cukup cun. Design dia mengagumkan, prestasi dia pun mengagumkan kat sini, bateri dia pun mengagumkan kat sini. Apa lagi yang ada kat sini sebenarnya? Okey, benda yang saya nampak kat sini ialah kat bahagian atas ni, Sound by JBL. Maksudnya dia ada talaan speaker daripada JBL tau. Jadi speaker dekat sini stereo speaker, kemudian kedudukan speaker dia dekat tengah, yang mana kalau tanya saya untuk bahagian atas lah, yang ini memang sesuai lah untuk anda yang main game sebab dia tak tertutup sangat dengan jari anda, dan dia punya speaker dia pun sedap dekat sini. Selalunya untuk talaan JBL ni harga dia agak ribuan ringgit lah, tapi yang ini untuk harga yang bajet anda dapat talaan JBL. Dia ada IP rating IP65 kat sini untuk kena percikan air, debu ke kan. Tak adalah perlu anda risau sangat. Lagipun tadi kita dah cerita kan tentang dia punya bahagian skrin dia dengan Corning Gorilla Glass 7i. Dan tak perlu risau juga sebab smartphone ni ada NFC, ada Bluetooth 5.4, ada IR Blaster, dan yang paling penting untuk harga sebuah smartphone 4G anda dapat sebuah smartphone 5G. Dan ada sesuatu lagi saya nak tunjukkan dekat anda. Nampak tak yang berlampu-lampu kat bahagian belakang? Saya cuba on kan, anda boleh tengok Ini ada warna purple, ada warna biru. Inilah dipanggil sebagai halo light. Yang mana kat sini kalau ada notification ke, ada call ke, ataupun anda nak customize sendiri pun boleh kat sini. Dia dah satu indikator lampu lah. Kadang-kadang anda biarkan smartphone anda kat bahagian tepi ke apa kan. Kadang-kadang anda mute kan dia, tak tahu notification masuk ke, ada call masuk ke. Jadi ini satu indikator yang penting untuk anda. Jadi anda tak terlepas lah apa-apa notification ataupun call. Dan boleh customize, saya suka sebab dia ada 3 jenis style kat sini. Dia ada twinkle, bling-bling kat situ. Kita ada heartbeat dan juga bright. Dekat sini juga anda ada 4 pilihan warna, macam warna ni, warna purple, warna hijau, warna biru dan juga warna merah. Phone ni gunakan XOS 16. Jadi apa yang bagus sangat tentang XOS 16 ni? Berita baik dia ialah kalau anda guna smartphone ni, anda akan dapat 3 tahun update dan 5 tahun untuk security patch dekat sini. Jadi untuk long term usage, kalau anda nak pakai 3-4 tahun, bagi saya dia relevan sangat lah. Jadi anda tak perlulah rasa macam nak tukar phone, sebab update tu sentiasa ada dekat smartphone ni. Jadi kalau tanya saya untuk harga RM999, adakah smartphone ni bagus? Okey, jawapan saya lah, kalau nak bateri yang besar, yes, memang mantap. Anda nak sebuah smartphone yang nampak simple tapi cantik, yes, smartphone ni mantap. Ada stereo speaker, ada NFC, ada IR Blaster, ada ketahanan IP rating 65 dekat sini kan, bateri dia besar, dan rekod anda yang nipis dekat sini. Inilah main factor yang mana anda nak memilih Infinix Note Edge. Kalau anda beli sekarang, kemungkinan anda akan dapat free gift yang bernilai RM109. Tak silap saya, dia ada casing tambahan, dia ada phone strap dan juga dia ada tempered glass. Jadi apa pendapat anda tentang Infinix Note Edge ni? Adakah anda rasa macam takkan phone biasa je kan? Bagi saya phone ni luar biasa ni untuk harga macam ni. Tinggalkan pendapat anda kat bahagian bawah, dan macam biasa, jangan lupa like, subscribe, share. Terima kasih. Jumpa lagi.